Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi bin Kamsin. Okey, nama saya Muhammad Atif Azizi. Nama saya Muhammad Zahid bin Ahmad Makir. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Khairi. Nama saya Nur Rizman bin Rashid. Nombor kad bateri adalah 051588 0516 dan 14 0516 dan 76. 051674 051569. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita tahu, dalam dunia yang penuh dengan pancaroba ini, media massa memainkan peranan yang penting untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat pada masa kini melalui media cetak ataupun media massa. Sepertinya media cetak dan media massa ini terdiri daripada TV, televisyen, radio, surat khabar dan laman sosial. Media massa juga merupakan satu medium utama kepada alat komunikasi untuk menyebarkan maklumat kepada masyarakat. Dan media massa ini juga bersifat impersonal, di mana semua maklumat yang dimiliki diperoleh oleh penerima. Secara umumnya, media massa ini ada kebaikan dan keburukannya. Tetapi itu semua tetap pada diri sendiri cara menggunakannya dengan baik ataupun tidak baik. Antara kelebihan media massa adalah memberi maklumat. Media massa mampu memberi maklumat dengan cepat dan pantas. Banyak keadaan dan tragedi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Oleh itu, media massa lah yang perlu menyampaikan kepada masyarakat umum. Contohnya ramalan cuaca ataupun bencana yang berlaku di sesuatu tempat. Media massa perlu menyampaikan berita kepada khalayak umum agar mereka mampu membuat persiapan untuk menghadapi bencana-bencana tersebut. Contohnya di Malaysia, media massa dapat memberikan berita dengan pantas dan cepat tentang kejadian bencana-bencana seperti banjir besar, tsunami ataupun tanah runtuh, gempa bumi yang berlaku di sesuatu kawasan. Contohnya di luar negara seperti Tokyo, baru-baru ini Sulawesi, Indonesia dan lain-lain. Yang kedua, media massa dapat membentuk pemikiran orang ramai. Media massa kini banyak digunakan oleh kerajaan atau pembangkang untuk memastikan orang ramai sentiasa menyokong mereka. Media massa juga digunakan dalam membincangkan isu-isu tentang kemanusiaan atau alam sekitar oleh segelintir masyarakat yang lain. Yang ketiga, media massa juga digunakan dalam pengiklanan. Contohnya, zaman kini banyak usahawan yang menggunakan media massa untuk mengiklankan barangan-barangan mereka. Contohnya produk di-herb. Serbu arang gigi di-herb 2 kali sehari. Serbu arang gigi di-herb. Pamoga, kuputih. Putih, barulah putih. Dan lain-lain. Sekian daripada saya. Sedar atau tidak, dunia tak bersepadan ini menjadikan kita lebih sebati dengan media sosial. Media sosial juga menjadikan kita mengubah cara hidup kita dan mengubah budaya kita sendiri. Masyarakat kini menggunakan media sosial ini atau medium ini untuk mencari atau lebih tahu tentang berita-berita terkini
ataupun gosip atau sebagainya. Dan ada juga yang menggunakan medium ini untuk melakukan perniagaan. Contohnya macam membeli belah di online shopping seperti Shopee dan sebagainya. Dan juga ada juga yang menggunakan medium ini untuk meluahkan perasaan mereka sendiri, berbanding meluahkan kepada keluarga atau insan yang rapat dengan orang. Ini sebenarnya tidak bagus untuk masyarakat sini. Sejak akhir-akhir ni larat pula kisah ataupun media sosial tentang TikTok. Ayo kita goyang dua jari. TikTok ini merupakan media sosial yang perlu dan wajib menari, melompat dan sebagainya dengan mengikut rentak lagu tersebut. You pop like that. Big two. Pop that. Big two. Pop like Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata daku kirimkan kasih di angin lalu. Kalau aku ada TikTok ni, boleh aku buat kan? Aku buat pop product. Tapi kakak aku tak bagi. Terbaru, bukanlah aplikasi atau media sosial, tapi ialah satu trend, iaitu KK Challenge. Kiki, do you love me? KK Challenge ni dia sama macam TikTok, tapi dia perlukan tarian di luar kereta. Dan ini sangat bahaya ya untuk masyarakat ataupun sesiapa lah. Dan selalunya trend ni dilakukan oleh insan-insan famous, artis-artis yang inginkan publicity murahan. Cepat iaitu cari publicity yang inginkan view atau like. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, KB. Seterusnya, keburukan media ni melalui game, iaitu permainan online ataupun offline yang sangat trend sama sekarang ni, seperti Mobile Legend, PUBG, Free Fire dan sebagainya. Dan juga banyak sangat akibat buruk ataupun kesan-kesan negatif yang ketagih main game ni. Contohnya seperti Сейчас выключу я, и компьютер вообще не включится никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша, Мам, ради бога, подожди. ничего делать не надо, надо выключить. Быстро! Надо выключить. Нет! Да. На обмеження Сашко реагує протестом. Выключай. И не кричи, пожалуйста. Достала! Не кричи. И выключу. Значит, я выключаю. Мам, Значит, я сейчас выключаю. мам, я хочу тут только почитать. Не и всё. выключить. Мам, Не выключить. я хочу почитать и все, и выключу. Мама, зачем? Так, Ну тут вот это надо почитать. я чтобы- сейчас выключу. Мама, да выслушай! Какая же ты дура! Пошла ты на дура! Чтоб ты сдохла! У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацкие вы правила! Мати не залишає спроб домовитися з сином. Тором покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Заткнись! Тише. Надя! Чего мне? Чего мне такой дурацкий интернет? Из имбирного ноль! Какие мои сайты? И все! Какие сайты тебя интересуют? Скажи, пожалуйста. Google есть. И зачем надо было так делать? Чтобы ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал тебя. Вот зачем. Я буду его устраивать, если сын. Мам, хотя бы
Все? Все? Приехали? В Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Пока у нас эту неделю компьютерного телека не будет. Antara cabaran yang berlaku dalam dominasi media ialah fitnah. Nombor satu ialah fitnah. Fitnah ini kesan dia ialah memburukkan nama seseorang dan mengubah pandangan masyarakat sekeliling terhadap seseorang itu. Yang nombor dua ialah penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu ini sangat penting sebab mempengaruhi persepsi masyarakat sekeliling, seperti apa yang terjadi baru-baru ini, kes Selayang, kuil di Selayang yang akhirnya menyebabkan timbulnya isu perkauman dan keagamaan. Seorang lelaki warga asing dipecai buruh binaan di belasah orang ramai selepas didakwa memulakan kebakaran di sebuah rumah kongsi di Kuil Seri Maha Mariaman di USJ 25 Putra Heights, Subang Jaya hari ini. Pada kejadian 1 tengah hari itu, lelaki berkenaan dilihat keluar dari bahagian belakang rumah kongsi itu dan cuba diselamatkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, dia di belasah orang ramai kerana dikatakan memulakan kebakaran rumah kongsi terbabit. Nombor tiga ialah pembuli cyber. Pembuli cyber ini menyebabkan seseorang itu berasa tekanan dan merasa tekanan yang agak kasar sehingga menyebabkan seseorang itu didorong untuk melakukan sesuatu di luar jangkaan. Contohnya seperti suicide ataupun bunuh diri, yang sebab pembuli cyber ini mempengaruhi emosi seseorang lah sebenarnya. Jadi nasihat saya untuk netizen, untuk orang-orang biasa seperti kita, berfikirlah sebelum kita melakukan sesuatu tindakan, dan untuk share ataupun share maklumat, kita harus tengok sama ada benda itu sesuatu yang sahih ataupun tidak. Gunalah media sosial sebaiknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, cabaran yang atau solusi untuk bagi kerajaan untuk mengurangkan atau memberhentikan dominasi media ialah dengan kerajaan harus mengawal media agar tidak mengeksploitasikan berita bagi kepentingan setengah pihak. Contohnya, kerajaan tidak perlulah menipu di TV1 ataupun TV3, TV2. Contohnya macam di setengah kampung ataupun hulu kampung, mereka tidak mempunyai televisyen. So mereka ni mempunyai radio saja. So kalau kerajaan mengeluarkan berita palsu kepada mereka, mereka juga tertipu. Mereka tidaklah mempunyai telefon bimbit, internet. Kalau kerajaan berikan berita melalui radio, secara 100% mereka akan menerima berita tersebut. Mereka tidak tahu berita daripada luar. Okay, yang kedua, kempen. Kerajaan juga perlulah mengadakan kempen untuk menyedarkan masyarakat tentang keburukan ataupun keburukan media seperti yang tadi, TikTok, TikTok challenge, games dan lagu, mainan-mainan video, video-video yang tersebar di internet. Itu kenalah menyedarkan masyarakat supaya memberitahu keburukan dan kebaikan. Okay, yang ketiga, peranan ibu bapa terhadap anak-anak. Ibu bapa juga penting untuk mendidik anak-anak supaya tidak terjebak dengan dominasi media ni, seperti games yang melalaikan, lagu-lagu. Kalau stres ke, mesti dengar lagu. Patutnya tidaklah macam tu. Patutnya stres melakukan aktiviti-aktiviti seperti beriadah. Dan yang keempat,
mengakseskan undang-undang. Maksudnya kerajaan perlulah mengakseskan undang-undang supaya media-media yang tidak bermanfaat dihapuskan daripada merasuki pemikiran manusia. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.